berkenaan dengan 4 hari bulan ini. Apa yang berlaku 4 hari bulan ini adalah kita pun tahu bahawa kerajaan telah membenarkan, kerajaan telah membenarkan ekonomi sebelum ini. Kalau kilang-kilang dan sebagainya perniagaan 50% saja yang boleh keluar, kalau yang itu pun yang essential, lepas tu dibuka sikit kepada non-essential, dan akhirnya hari ini pengumuman bahawa 100% boleh, 100% boleh pekerja 100%. Kalau kilang tu ada 5,000 orang, 5,000 orang dah boleh kerja. Kalau kilang tu ada 500 orang boleh kerja umpamanya. Kalau ada 200 orang boleh kerja. Tetapi yang 200 tu boleh kerja, tapi dalam masjid yang mungkin sembahyang subuh 10 orang tu tak boleh. So dia dalam situasi ni dia macam agak mengelirukan. Kenapa yang tu boleh, kenapa yang tak boleh? Oh, sebab dia ada SOP. Masjid pun boleh buat SOP kan. Tempat beribadah pun kita boleh buat SOP. Kenapa kita tak boleh buat benda yang sama? Now, bukan saya kata kita patut buka masjid, tak. Now, kalau kita nak implement satu undang-undang kan, kepada benda ini, kenapa kita tak boleh guna undang-undang sama kepada benda yang lain? Saya risau sebenarnya, ini mungkin desakan-desakan daripada pihak-pihak industri dan kroni-kroni, itu yang saya risaukan. Dan ini bukanlah merupakan satu tindakan yang betul-betul dikaji daripada sudut kesihatan. Dia lebih dilihat daripada sudut keuangan, daripada sudut kapitalis, daripada sudut ekonomi tapi ekonomi kapitalis. Dia boleh lebih melihat kepada kesan dia kepada ekonomi berbanding kepada kesan dia kepada masyarakat dan rakyat. Dan saya nak kongsikan, kita kata ada orang kata, ekonomi kita semakin teruk sekarang ni, jadi kita kena buka ekonomi kita untuk memastikan kelangsungan. Tuan-tuan, puan-puan, ekonomi kita teruk, bukan tak pernah negara kita ada ekonomi teruk, bukan tak pernah dunia ada ekonomi teruk, tetapi apa lebih teruk daripada kematian? What's worse than death? Apa yang lebih teruk daripada kematian? Ini bukan apa orang kata, ini bukannya satu penyakit yang gatal-gatal, garu kat tangan, mungkin boleh berjangkit, jadi kita gatal, mungkin bengkak muka. Tak. Sakit ini menyebabkan kematian, tuan-tuan dan puan, menyebabkan kematian. Dan kematian ini dia berlaku kepada orang-orang yang mungkin bukan pada kita tetapi orang lain. Kita mungkin sihat, kita mungkin resistant, kita punya antibody kita mungkin kuat against coronavirus. Tetapi bila kita bawa, kita jadi carrier, kita menjangkitkan orang lain. Orang yang kena itu mungkin tidak nasib dia tidak sebaik kita. Mungkin nasib dia tidak sebaik kita. Ini yang saya tak faham, macam mana kerajaan calculate boleh buka negara pada 4 hari bulan ini, atas basis apa? Kalau kita tengok semalam 2 hari 3 hari lepas, kes 30 lebih, hari ini 60 lebih new cases. Zaman Pakatan Harapan memerintah dulu, ada 10 hari tidak ada kes. 10 hari tidak ada kes, 16 bulan Februari sehingga 26 Februari. 10 hari tak ada kes. Itu okey lah. Kan? Rate of, orang kata apa, bukan recovery, tetapi rate of infection, kadar infection seharian dia orang adalah kurang daripada 1, less than 1. Yang ni kadar infection kita more than 10, more than 20 per day. The rate of infection tu adalah more daripada, bukanlah 10, tapi maksudnya kalau kita kira daripada ada dia punya calculation matematik dia, more than 1. If anything less than 1, okay, but more than 1 itu problem. Kenapa saya kata macam tu? Sebab kita nak bagi tahu macam ni, COVID ini, penyakit-penyakit bakteria, kalau kita tengok bakteria ataupun virus, dia punya growth dia dipanggil exponential growth. Malam ni kita belajar sikit lah. Kita kena buka minda sikit. Exponential growth. What is exponential growth? Dia bukannya seorang kena dijangkit seorang. Tak. Dia doubling. Dia kuasa. Contohnya, seorang, bila dia pergi jumpa dengan orang tu kena, dia jadi 2. 2 ni dia tak kena jadi seorang lagi. Tak. Dia akan jadi 4. 4, dia bukan jadi 8. Dia jadi, 4 kuasa 2. Kan? 4 darab 4, 16. 4 darab 4, 16. Yalah. 4 darab 4, 4 darab 4, 16 Yalah, 16 lah. 16 lepas tu, kuasa 2. Dia doubling. Now, kalau kita tengok, kalau kita faham exponential, saya nak terangkan exponential ni, dia satu video. Pergi ke YouTube, cari pasal exponential growth on COVID. Dia kata, kalau kita calculate macam tu, kalau kita bayangkan kita ada satu kolam, setiap hari kolam itu akan muncul satu apa dipanggil sebagai lotus ataupun teratai. Satu hari satu teratai. Tetapi dia exponential growth. Esoknya daripada 1 tu jadi 2. Lusanya 2 dia jadi 4.
Kemudian 4 dia jadi 8. 8 dia jadi 16. 8 jadi 16. 16 jadi 32. So dia exponential. Now, soalan saya kepada tuan-tuan. Sekiranya pada hari terakhir 100% kolam itu sudah dipenuhi oleh teratai, hari keberapakah kolam itu 50% dipenuhi teratai? Soalan matematik Kalau hari terakhir, katakanlah dia ada T amount of day, hari pertama 1, kemudian hari kedua 2, hari ketiga 4, hari keempat 8, 16, hari kelima 16 dan seterusnya. Kalau hari terakhir seluruh kolam itu penuh dengan teratai, hari keberapakah kolam itu separuhnya dipenuhi oleh teratai? 1, 2, 3, 4, 5. Jawapannya adalah, bukannya kita payah kira, jawapannya adalah semalam. Untuk kolam itu dipenuhi teratai 50% semalam. Hari ini 100%. Itu dipanggil exponential growth. Perkembangan secara eksponensial. Jadi exponential growth dalam virus COVID inilah yang menakutkan sebenarnya. Di samping virus itu sendiri menakutkan, the exponential growth ini menakutkan. The growth itself menakutkan. Sebab itu kalau kita tengok, kenapa kita buat social distancing, kenapa kita buat MCO, PKP in the first place, kenapa kita kena asingkan, supaya tidak ada berlaku pertemuan itu. Nah, kalau kita bayangkan ada satu masyarakat, tak nampak pula tangan, ada satu masyarakat ini tak kena, satu kelompok manusia ni tak kena dengan virus. Seorang ni dia nak travel ke masyarakat itu. Ini yang berlaku kat Simpang Renggam, balik kampung itu kan. Dia nak travel pergi ke masyarakat ini. Okay, kalau sekiranya kita sekat dia daripada pergi, maka the moment, mungkin dia ambil masa 14 hari, mungkin dia ambil masa 1 bulan, 2 bulan untuk virus itu totally keluar. Dan dia tak manifest. Penyakit dia tu tak keluar, tak ada penyakit tu nampak dalam badan dia. Tak manifest. Faham apa kita manifest? Tak muncul, dia tak nampak sakit. Tetapi the moment kita let dia pergi, dia mungkin tak sakit, dia mungkin nampak sihat. Dia carrier dipanggil, pembawa. So dia pergi, dia balik, orang yang kontak kepada orang lain, maka kemungkinan itu ada. Tuan-tuan perempuan, ada yang kata, janganlah menimbulkan panik. No, ini bukan masalah panik, ini hakikat. Kalau tak, kenapa sampai shutdown hampir seluruh dunia? Kita bagilah sedikit masa lagi. Bagi saya kata semalam, at least bagi sebulan, paling kurang pun sehingga 3 hari raya yang ketiga. Bagilah sehingga hari raya yang ketiga. Ada orang kata kat saya, alah bukan baik pun benda ni. Ya, dia takkan baik. Dia tak ada cure selagi kita tak jumpa vaksin. Namun apa yang kita boleh buat, sampai raya yang ketiga kita tutup, kita masih buat PKP. Kemudian lepas tu sampai 2 hari bulan Jun, kita dah start slowly buka. Bukannya terus drastik buka, macam yang akan berlaku 4 hari bulan ni. Dia kata tak boleh travel interstate. Macam mana kita nak sekat interstate punya travel? Tuan-tuan perempuan, macam mana kita nak sekat interstate punya travel? Takkan, ini rakyat dah mula keluar 4 hari bulan, nak buat roadblock ke? Berapa panjang roadblock tu? Macam mana kita nak tahu dia nak pergi interstate ke tidak interstate? Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu? That is why, untuk flatten the curve, untuk kita nak mendatarkan graf itu, curve, dia punya curve tu, di dalam COVID ni dia ada curve, dia tahu. Dia ada curve macam ni. Itu dipanggil exponential growth. Untuk kita flattenkan, dan itu pentingnya untuk kita asingkan rakyat. Asingkan supaya kita tidak bertemu, tidak berjumpa dan sebagainya. What happened in UK? What happened in US? Kenapa mereka teruk sangat? Antara sebab lain adalah rakyat dia tak dengar cakap. Ni kawan-kawan saya dekat UK cerita lah, dekat US. Rakyat dia tak dengar cakap. Kita ni kat Malaysia ni kira bagus lah. Walaupun kita dapat applaud lah hari tu, recovery yang paling banyak. Malaysia antara recovery yang paling banyak. Tahniah kepada KP Kesihatan yang bertungkus lumus, tahniah kepada frontliner yang bertungkus lumus memastikan keselamatan negara. Tetapi tolonglah, kita baru je recovery ni, belum lagi kita really flatten the curve. Curve pun tak flatten lagi. Kalau ada buktikan, show me where is the curve, what is the curve, what is the data, show me the data. Jangan buat announcement je, Muhyiddin Yassin, jangan setakat buat announcement. Convince us with facts and figures. Bagi kita data. Why are you opening? Kenapa anda membuka
negara dalam keadaan kita pun tak sure. Bukan kita tak sure, sebenarnya saya sure. I got the data with me, I got the statistics with me. Tapi statistik Iswardin tak guna. We need a statistik daripada kerajaan. Jangan tunjuk yang recover, jangan tunjuk yang sakit dan recover. Itu bukan cara buat statistik. Please cari statistician, orang yang pandai statistik, suruh dia buat guna log. There is a way untuk kita calculate log, L-O-G, log. Log macam mana kita nak kira exponential growth ini, dan daripada growth ini, growth rate dia sama ada sama, menaik atau menurun. So lepas itu baru kita boleh buat calculation. Sebab itu tuan-tuan, bawa bukan sekadar orang yang pandai, yang medik, ahli perubatan sebagainya, bawa bagus. Tetapi dalam yang sama, bawa mathematician sekali, biar dia buat calculation. Saya tunjuk anda satu benda ni. Okay. Main golf boleh, jogging boleh, makan kat kedai boleh, sidang parlimen tak boleh. Ini satu lagi lawak kan? Sidang parlimen dia buat sehari je. Kenapa takut sangat nak buat sidang parlimen? Kalau ada sidang parlimen tu, saya banyak soalan nak tanya. At least kalau buat 2 hari, kita banyak soalan nak tanya ni. Kenapa you nak buka parlimen tu terlalu tergesa-gesa? Kenapa nak buka negara terlalu tergesa-gesa? Kenapa itu? Kenapa ini? Apa you punya proof? Apa you punya evidence kepada mengatakan negara ni boleh buka? Kita sekarang ni dah almost at the end of fighting the curve. Adakah yang kalau dekat US rakyat yang mendesak, takkan kita yang tiba-tiba nak pemimpin sendiri yang rasa tak sabar nak buka negara? Itu saya kata malam tadi, saya takut benda ini sepatutnya habis bulan 6, kita kena pula second wave, dia pergi pula kepada bulan 12. Ni tengok sini. Pada henti perintah berkurung terlalu awal, COVID-19 kembali berganas. Second wave di Hokkaido, Jepun. Pulau di utara Jepun dilanda jangkitan gelombang yang kedua, mencatatkan 135 jangkitan dalam tempoh seminggu selepas menamatkan perintah berkurung 3 minggu apabila kes jangkitan berkurangan kepada satu angka. Daripada mula-mula yang dia mau buka tu, sebab mula daripada 20, 30, kemudian 100, 200, tiba-tiba dia turun jadi macam 2 orang, 3 orang kena. So kemudian dia kata okey lah boleh buka. Seminggu lepas tu dia naik balik ke 135. Tuan-tuan puan-puan, kita fikir macam ni, logik kita fikir logik. Bila anda buka kilang, anda buka lombong, anda buka industri, anda buka ladang dan sebagainya, bukan semua pekerja yang ada yang datang bekerja tu, bukan semua mereka adalah pekerja dengan izin. Ada di antara mereka pekerja tanpa izin. Itu yang berlaku dekat Keramat ke kalau tak silap, yang kena lockdown hari tu. Memang total, memang bukan lockdown, bukannya perintah pergerakan, bukan MCO, tetapi total lockdown. Berlaku di Kuala Lumpur hari tu disebabkan oleh pekerja asing. Now isu dia, pekerja asing ni dia tak ada permit. Okay, dia duduk di negara ni illegal. So dia tak akan pergi klinik kalau dia demam. Dia tak akan pergi hospital kalau dia demam. So dia nak kena kerja. So bila disuruh bekerja di kilang, di ladang, di lombong dan sebagainya, dia pergilah kerja. Okay, kita kata ada SOP nanti dia tembak dekat kepala dia pastikan demam tak demam. Tuan-tuan puan-puan, kalau permit dia boleh tak ada dan boleh kerja, ingat benda tu dia tak boleh lepas ke? Kalau permit dia boleh tak ada, setakat tembak tu siapa nak jaga? Kita cukup ke pegawai kerajaan nak jaga setiap site? Kenapa kita tak boleh sabar lagi another few weeks? Betul, ekonomi kita teruk, betul. Kita tak nafikan perkara itu, betul. Tetapi antara ekonomi teruk, lepas itu kematian rakyat, dan juga prolong kita punya PKP ni, ataupun mungkin lockdown selepas itu, yang mana satu kita nak? Ini sudah jadi satu petunjuk kepada kita. Takkan kita tak faham lagi benda ini? Ya Allah, ya Tuhanku. Saya tak faham apa sebenarnya basis kepada kerajaan kita sampai membuka really opening the gates untuk 4 hari bulan ni. I really don't understand, to be honest. Show me the figure, show me the facts. Takkan tiba-tiba hari ni pukul 11 pagi, dengan ini kita mengumumkan bahawa 4 hari bulan ni boleh bekerja 100%, kemudian boleh bergerak kecuali interstate, tetapi pergi masjid tak boleh, yang ni tak boleh, perayaan agama tak boleh. Itu bila anda kata dah boleh buka, you ingat dia orang tak boleh buat ke benda-benda tu? Siapa nak pantau?
Sedangkan larangan merokok pun orang tak boleh pantau. Ni siapa nak pantau? Siapa yang nak pantau? Siapa nak pantau? That is why in the first place kita let them pergi stay dekat rumah, jangan berada di jalan. Sekarang ni katakanlah saya nak pergi di jalan, katakanlah saya dekat Kuala Lumpur sekarang ni, saya pergi kat jalan, tiba-tiba polis tahan saya. Encik nak pergi mana? Oh, saya nak pergi ke dalam negeri, dalam negeri ni je. Lepas tu saya pergi negeri sebelah. Siapa yang boleh determine saya pergi ke negeri sebelah atau tidak? Dia buat roadblock tu kat mana? Dan kalau dia buat roadblock, sangatlah tidak munasabah untuk dia buat roadblock. Sebab apa? Orang dah ramai keluar. Yang tak ramai keluar hari tu pun panjang barisan. Bayangkan kalau ramai keluar ni, berapa panjang pula barisan. Lepas tu kalau dia nak tanya soalan, oh encik nak pergi bergerak ke luar negara, di antara negeri ke? Takkanlah dia nak jawab, ya, saya nak bergerak di antara negeri. Takkan dia nak jawab, ya. Okey, saya bagi contoh paling mudah lah. Let's say dia buat roadblock dekat Tol Nilai. Lepas tu saya ni datang daripada Selangor, saya masuk Tol Nilai. Lepas tu ditahan. Oh, encik daripada mana? Saya cakap saya daripada Seremban. Walaupun saya sebenarnya daripada Selangor, mungkin daripada Kuala Lumpur. Oh, daripada Seremban ya. Okey, Seremban tak apa, boleh jalan. Macam mana dia nak determine saya daripada Kuala Lumpur ke, saya daripada Seremban ke, saya daripada Johor ke, datang ke Tol Nilai tersebut? Ini mekanisme yang tak jelas. Kerajaan tak bagi tahu. Kan? In fact, polis pun dalam keadaan dia pun tak tahu apa arahan yang sebenarnya. Tiba-tiba buat arahan buka. Saya takut esok kena U-turn lagi. Ingat tak 29 hari bulan hari tu, dia kata ada apps. Ni apps. Saya tunjuk anda apps ni. Ni apps nama dia Gerak Malaysia. Apps Gerak Malaysia ni kononnya dibuat, apps Gerak Malaysia. Kononnya apps ni dibuat untuk kita nak bergerak. Okay, kita nak bergerak. So siapa yang nak bergerak di antara negeri, bolehlah dia apply dalam apps ini. So saya try lah, saya download. Bila saya download apps ni, saya tengok, oh, permohonan anda akan tengah diproses dan anda boleh datang balik pada 29 hari bulan 4. Okey lah. Hari ini 1 hari bulan 5, saya try. 1 hari bulan 5 dia kata tak ada lagi. Datang balik 29. Saya kata mana ni? Lepas tu tadi saya try buka, saya klik. Dah tak boleh klik lah. Mana? Dah tak boleh klik. Dia dah disablekan apps ni. Jadi apa guna kita ada apps belanja beratus ribu buat benda tu? Sebenarnya saya U-turn lagi. Buat apps pun U-turn lagi. So saya takut. Hari tu dia kata boleh gunting rambut, hari ni kata tak boleh gunting rambut. Ni kerajaan macam mana ni? Ya Allah, ya Tuhanku, aku risau betul kerajaan ni. Bila dia kata buka negara 4 hari bulan ni, bukan kata bulan 6 ni sepatutnya boleh habis. Saya takut sambung lagi sampai bulan 12. Kerana apa? Kita ada satu kluster baru. Kluster moratorium. Whatever nama lah kluster tu kan. Letaklah nama apa sekalipun. Tapi saya takut ada macam satu kluster baru. Itu saya kata tadi, exponential growth. Muhyiddin Yassin, tolong pergi cek apa maksud exponential growth. Satu benda yang sangat ditakutkan di dalam pembahagian bakteria. Kalau kita belajar bakteriologi, kalau kita belajar contohnya macam half-life kan, kalau kita belajar even virology sebagainya, benda ni paling dia takut. Jangkitan ini yang menyebabkan ketakutan di samping kematian. This is what public health is all about. Adakah ini semata-mata ekonomi? Tahanlah sikit, at least until June. Okey lah, tak payah Jun, at least until 23 hari bulan Mei, which is another 1 month. Tak sampai ini doing this to our people. Kalau Sarawak pergi ke dalam kapal terbang, kalau dia bukan Sarawak, dia pergi ke negeri-negeri lain yang sepatutnya dia pergi. Dalam kapal terbang sampai di Sarawak, dia ada satu bas lagi menunggu, bawa dia orang kuarantin 14 hari. Yang tu betul. Kaedah itu betul. Tapi macam mana kaedah 4 hari bulan ni? Oh, tak apa, kita akan memastikan mereka social distancing. Bang, kita tahu manusia ni macam mana. Kita kata jangan merokok dekat restoran, dia merokok kat bawah sign jangan merokok. Itu manusia. Dia merokok dekat bawah lambang jangan merokok. Berapa ramai orang yang nak buat pemantauan? Berapa ramai yang mampu nak buat pemantauan ni? Tak ramai. Kita dah penat dah nak lawan COVID dekat front line. Takkan dah dekat belakang kita nak buka macam ni lagi. Tunggulah, sabarlah for another few weeks. Few weeks je lagi. Kenapa tak boleh? Sebab itu saya kata,
Ada ekonomis dia tunjuk, saya tak sempat nak tunjuk hari ni lah, tapi ekonomis kata isu dia, kerajaan sekarang tidak ada duit untuk nak menangani keadaan ekonomi negara. Dia dah tak mampu nak menangani keadaan ekonomi negara. GDP kita merudum terlalu teruk. So apa solution dia? Itu saya kata, kalau nak solution dia, kita orang jadi kerajaan. Kalau kita orang juga nak bagi solution, kenapa engkau jadi kerajaan? Sanggup nak tebuk atap, sanggup nak orang kata ikut pintu belakang. Tanyalah orang PAS macam mana nak selesaikan masalah ni. Dia orang rasa dia bijak sangat nak selesaikan masalah ni, selesaikan. Ada cara, ada kaedah. Tadi saya baru ikut webinar Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan unemployment rate di Malaysia. Very good discussion. Bagi saya, pergi ke website Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia dalam bahasa Inggeris, lihat webinar itu, discussion orang-orang terpelajar. A very intellectual and open, really an eye-opening. Bagaimana kita menghadapi keadaan unemployment sekarang dan bagaimana kita nak menghadapi keadaan ini. Dijangkakan kalau tak silap statistik saya tengok tadi, more than 30% population kita akan unemployed for the next 1 year, akan hilang pekerjaan for the next 1 year. So nak handle masalah macam tu macam mana? Tengok video saya sebelum ni, saya dah sebut banyak tentang video itu. Okey, itu yang pertama. Okey, cerita tentang COVID. Bagi saya, to be honest, saya tak setuju. Saya akan stay at home sampailah raya nanti. Saya tak akan keluar. Saya akan keluar macam biasa, essential. Tetapi saya seorang je tak akan mampu untuk nak mengendalikan perkara ini. Saya seorang je tidak akan mampu untuk mengendalikan perkara ini. Kita tak akan mampu seorang-seorang buat kerja ni. Sebab apa? Benda ini melibatkan the whole nation, rakyat. Rakyat tu sendiri kena bergerak, rakyat itu sendiri yang kena ambil peranan, kena tahu apa nak kena buat, macam mana nak kena buat. Dan kalau sekiranya benda ini tidak dibendung dengan baik, dengan betul, maka kita risau keadaan ini akan menyebabkan suatu kerosakan yang lagi besar, kepada negara kita. Okey. So saya habis kat situ rambling on that fact. Cuma saya kata jangan cakap saya tak cakap. Okey, katakanlah Iswardi. Engkau salah. Iswardi salah. Orang ambil video saya. Iswardi salah. Padan muka Iswardi. Kata hari tu akan teruk. Tak ada pun teruk. Katalah bulan 6, bulan 7, bulan 8. Tak teruk pun. Negara kita makin elok. Salah lah Iswardi. Kalau Iswardi salah, alhamdulillah. Soalannya, macam mana kalau Iswardi betul? Pernah fikir? Kalau Iswardi salah, alhamdulillah lah. Tapi macam mana kalau Iswardi betul? Masa tu takkan kita nak menangis, keluar air mata darah pun tak guna. Macam yang berlaku pada masa pengkhianatan hari tu kan. Sepatutnya COVID ini kita dah boleh kontrol. Kes masa tu 22, pada 24 hari bulan 22 kes tu dah sembuh. Semua dah sembuh. Daripada 16 hingga 26 hari bulan kosong, tak ada orang kena jangkitan. Berlakunya pengkhianatan 23 hari bulan tu, kerajaan tumbang, tidak ada direction. Tepat 4 hari bulan Muhyiddin angkat sumpah, 100 lebih kes. Tepat hari Muhyiddin angkat sumpah, 4 hari bulan Mac.